Okey. Contoh yang kedua adalah pada muka surat 57. Boleh rujuk. Dan cikgu nak awak salin ni. Okey. Bukan semua penyataan matematik benar. Nilai kebenaran bagi sesuatu penyataan matematik boleh ditentukan. Sesuatu penyataan tu, penyataan matematik tu tidak semestinya benar. Dia boleh jadi penyataan benar atau penyataan palsu. Okey, macam mana nak tahu? Kita kena buktikan. Contoh, okey, ni contoh 2 Okey, contoh 2. Nanti boleh salin. Pada salin yang hijau tu, salin contoh 2. Okey, kita tengok. Cikgu terangkan jawapannya. Okey. Okey. A. Dia beritahu. Okey, cikgu salin balik X tambah Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 2XY tolak Y kuasa 2, di mana X dan Y adalah bukan kosong. Okey, kita nak cek dia ni benar ataupun palsu penyataan ni. Okey, jadi macam mana nak tahu dia benar dengan palsu? Sebab itu kan semua huruf. Jadi cara dia nak tahu betul ataupun salah penyataan ni, kita gantikan dengan nombor. Pilihlah nombor apa-apa, kecuali jangan kosong. Sebab syarat dia kata jangan kosong. Okey, boleh gantikan dengan, kalau tengok contoh ni, dia gantikan X2 Y3. Boleh je ambil nombor apa-apa. Kita ikut contoh Dia gantikan X2. Okey, nak bukti dia, kita kena gantikan nombor. Nombor tu boleh je ambil nombor apa-apa. Kalau nak kata X4, semuanya 4. Kalau nak kata Y1, semua gantikan 1. Okey. Tadi X dia, kita ikut contoh lah. Skema tu 2 tambah 2 XY. Maksudnya 2 ni darabkan dengan X tadi yang kita anggap 2, Y kita anggap 3, tolak 3 kuasa 2. So, kita kira lah. Kiri dan kanan dapat berapa? Sama tak? 2 tambah 3, 5. 5 kuasa 2 adalah 25. Okey, yang ni pula. Okey, ni 2 campur 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. 3 kuasa 2, 9. So, kita kira 2 tambah 2, 14. 2 tambah 12, 14. 14 tolak 9 dapat 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul tak ni cikgu kira ni? 2 kuasa... Nanti sekejap Ada 2 kuasa 2 ke? Oh, soalan cikgu salah ni. X tu ada kuasa 2 tertinggal. Sorry. Okey, sorry. Ni kuasa 2. Ni pun kuasa 2. Jadi 2 kuasa 2, 4. Jadi 4 tambah 2, 16. 6, 7, 8, 9. So, dapat 7. Sekarang ni kita semak lah. Yang depan dengan yang belakang. Bila dah digantikan dengan nombor, baru kita dapat nilaikan. Baru kita dapat banding. Kalau dengan huruf saja tak jelas. Jadi adakah 25? Dia kata 25 sama dengan 7. Kiri 25, kanan dengan 7. Kanan dia 7. Sama ke? Tak sama kan? Jadi bila tak sama, jawapan dia adalah, dia suruh jawab benar ataupun palsu. Jadi jawapan A adalah palsu. Tulis macam tu. Sebab kita dah buktikan. Boleh mungkin palsu sebab kita boleh tulis macam ni. Yang depan tak sama dengan yang belakang. Kalau tak sama, letak ada palang kat tengah. Okay, kalau sama dia macam ni. So untuk yang ni tak sama. Kita dah buktikan. Okay. Pilih pula. Yang ni padamlah nanti Okay. Dah. Okay, tu untuk jawapan A. Boleh Okay. Sekarang cikgu nak tunjuk untuk jawapan B pula. Cikgu pergi kepada next slide. Okay, next slide. Cikgu naikkan sikit. Ni kalau tak nampak ni boleh tengok contoh surat 57 Okay, B pula. Okay, itu pun huruf juga kan. So kita boleh gantikan X tu dengan apa-apa nilai. Ikut cikgu, ikut skema tu, boleh je apa-apa. Tapi kita tengok, dia pilih 2. Okey, kita pun pilih 2 lah. Salin dulu soalan. X adalah ahli R.
Okey. B Okey, kita gantikan. Katakan X tu 2. 2 tambah 5 kuasa 2. Okey, kurang daripada sifar. So, kita dapat 2 tambah 5 dapat 7. 7 kuasa 2 adalah 49. Okey, kita tengok adakah 49 ni syarat dia. Ni syarat dia di mana kalau tengok nota ni dia kata X kat tepi ni. X adalah unsur R, bermaksud X ni elemen. Macam tu adalah maksud elemen. Elemen tu unsur. X tu berada di dalam R. X unsur kepada R. R tu apa? R tu adalah nombor nyata. Nombor nyata boleh ditakrifkan sebagai sebarang nombor nisbah atau bukan nisbah. R tu adalah nombor lah. Tu syarat dia. Dia kata X tu adalah nombor. 2 lah kita pilih dalam kes ni, kita pilih nombor kita adalah 2. Dia kata 49 ni kurang daripada kosong. Betul ke? 49 kan lebih daripada sifar. Oleh sebab itu ini adalah palsu. Okey? Sebab 49 adalah besar daripada sifar. Okey? Sepatutnya macam tu. Boleh letak kerana 49 sepatutnya besar daripada sifar. Boleh Okey. C pula. Okey, C. Balik semula kepada soalan. Okey, yang ni kita kira 2. Ni C 2 tambah, cikgu tulis balik 4 tambah 6 kurungan 2. Okey, mari kita kira 2 ni 24. Ni 4, 6 darab 2 12. 24 tambah 2 26. 4 tambah 12 16. Okey. Adakah dia kata 26 lebih besar daripada 16? Kan kalau nak tahu besar ke kecil kan cikgu suruh tambah macam tu. B. Jadi 26 besar daripada 16. Betul tak? Oleh itu jawapannya adalah benar. Memang 26 besar daripada 16. Kalau benar tak payahlah letak alasan macam tu. Boleh Okey. D pula. Okey, D cikgu tulis kat bawah. Cikgu salin balik soalan dia. 22 adalah E. Ni. Faktor bagi 8. Okey, cikgu besarkan skrin cikgu. Ni soalan D. Dia kata ni elemen ni maksud dia unsur unsur. Mula-mula kena faham dulu faktor bagi 8 tu apa. Kena tahu faktor tu apa. Faktor tu adalah sifir. Nak senang ingat adalah sifir yang ada nombor 8. Faktor tu dalam sifir apa ada nombor 8. Sifir 1. Senang ingat sebab 1 dalam sifir 1. 1 darab 8 8. Dalam sifir 2 ada tak 8? Ada. 2 darab 4 8. Sifir 3 ada tak? Tak ada. Ataupun awak buat macam ni. Kalau nak ni lah, nak cantik awak macam ni. 8 1 kali 8. Sifir 2 pula. 2 kali 4. Okey. Sifir 3 kali berapa? 8 tak ada kan? Okey. Sifir 3 memang tak ada 8. Lepas tu sifir 4 ada. 4 darab 2. 4 darab 2. Tetapi bila dah jumpa 4, kan tadi atas tu dah ada 4. Ini pun 4. Bila dah jumpa 4 maksudnya dah stop. Ni tak payah tulis. Tak payah dah fikir nombor apa-apa dah. Sebab sifir 3 tak ada. Sifir 4 ada. 4 darab 2. Kan sama ni. 2 kali 4, 4 darab 2. Maksudnya lepas tu dah tak ada sifir lain. Kalau tengok sifir 5 tak ada. Sifir 6 tak ada. Sifir 7 tak ada. Sifir 8 ada. 8 darab 1. So dia akan berulang balik. Ni dah ada 8 darab 1. 1 darab 8. Sama je. Okay. Maksudnya ni 4. Ni tak payah. Bila dah nampak 4 dah ada. Tak payah tulis dah. Jadi apa faktor dia? Salin balik. 1, 2, 4, 8. Itulah faktor. Ni lah sifir-sifir yang ada 8.
Okey, kalau nak senang senaraikan dulu barulah tulis balik. Okey. Okey, ni cikgu padam. Sekarang kita jawab soalan. Ini kita tulis dulu. Inilah faktor-faktor bagi 8, sifir-sifir yang ada 8. Ini adalah unsur. Sekali lagi cikgu cakap unsur. Unsur ni macam anak lah. Adakah dua terdapat dalam ni, adakah dua unsur kepada ni? Maksudnya dua ada tak dekat ni faktor tu? Ada kan, ni dengan ni? Ada. Okey. Kalau dia kata 3 adalah unsur bagi 1, 2, 4, 8. Yang tu salah. Sebab 3 tak ada dekat situ. Okey, untuk yang ni dia kata 2 adalah unsur bagi faktor bagi 8. Betul lah. Nampak ni 2 adalah, dan sifir 2 pun ada 8. Maka pernyataan ni adalah benar. Okey, sebab 2 memang unsur kepada faktor bagi 8. Sebab dalam faktor bagi 8 tu sifir 2 ada dengan 2 kat depan tu. Okey. Kalau dia kata 3 adalah unsur bagi 1, 2, 4, 8, salah. Sebab 3 tak ada dalam faktor tu. Okey, faham Okey, mari kita cek betul tak jawapan dia adalah benar. Ni tadi palsu, C benar, D benar. Boleh Okey, baik. Contoh ni dah, E pula. Cikgu salin balik. Okey, contoh E. Yang slide warna kuning ni cikgu ambil latihan daripada buku teks. Cuma cikgu terangkan balik supaya awak jelas. Nombor perdana sama dengan 257. Apa maksud ni? Okey. Mula-mula yang ni tak perlu buat apa-apalah yang depan ni. Okey, cikgu guna marker biru ke? Biru gelap. Guna ni lah. Okey, yang depan ni tak perlu buat apa. Kita salin balik. Okey, ni bergabung. Cikgu tak pasti awak dah belajar set kan? Menengah rendah. Okey, nombor perdana ni mungkin dah lupa. Nombor perdana tu dia mesti bermula dengan 2. Okey, kemudian 3. Nanti cikgu terang balik apa tu nombor perdana. 2, 3, 5, 7. Ambillah beberapa. 11. Ini adalah nombor perdana. Nombor perdana tu maksudnya 1 darab diri sendiri. Yang senang, bahasa mudah lah. Okey, macam 2. 1 kali 2 je dapat 2. Nombor perdana ni tak boleh ada dalam sifir lain. Tak boleh ada sifir lain. Okey, sebab 1 kali 2 je dapat 2. Tak ada dalam sifir lain yang dapat 2 kan. 3 pun 1 kali 3 je. Maksudnya 1 kali 2. Diri dia sendiri ni 1 kali diri sendiri, 3. Kalau 4, dia bukan nombor perdana. Sebab 1 memanglah boleh darab 4 diri dia sendiri. Tapi ada sifir lain. 2 darab 2. So, nombor perdana dia tak boleh ada sifir lain. Sebab itulah 4 bukan nombor perdana. Kalau 5, 1 kali 5 je dapat 5. 6 bukan. 6, 1 kali 6 ada sifir lain tak? Ada. 2 kali 3. 3 kali 2. Nampak? Bila ada sifir lain, dia bukan nombor perdana. 7 hanya 1 kali 7 je dapat 7. 8 lagi lah tak boleh. Kalau nombor genap biasanya tak boleh. Kecuali 2 kan nombor genap. Sebab 1 kali 8, 2 kali 4, 4 kali 2. Tak boleh ada sifir lain. 9 pun. 9, 1 kali 9 lagi. 3 kali 3 kan 9. So, ada sifir lain, dia bukan nombor perdana. Okey, 11 hanya 1 kali 11 saja. Tu kena faham nombor perdana Okey, sekarang mari kita lihat. Okey, dia kata kalau bergabung kalau kita belajar set, kalau yang ini bersilang maksudnya nombor yang sama. Nombor sama adalah 2, 5, 7. Okey, ada tak yang sama dengan dia apa dia? 2, 5, 7. Itu kalau bersilang. Kalau gabung, bersilang ni maksud dia yang apa? Yang sama
Tapi soalan kita bukan bersilang. Ini dalam bahasa Inggeris kita panggil intersection. Ni union, kesatuan. Union maksudnya kena gabungkan semua apa yang ada dekat depan. 2, 5, 7 gabungkan dengan yang belakang. Yang belakang bila dah 2 dah ada, yang depan tulis sekali je. 3 belum ada kan, tulis 3. 5 dah ada, tak perlu tulis. 7 dah ada, tak perlu tulis. 11. Okey. Jadi susunlah cantik-cantik. 2, 3, 5, 7, 11. Okey. Sebab dia tak cakap ada berapa nombor perdana, bolehlah salin sampai berapa-berapa. Okey, cukuplah sampai 11. Okey. Cuba kita perhatikan, adakah jawapan yang kita buat tadi sama dengan jawapan yang dia bagi? Dia kata jawapan bila nombor yang depan digabung. You ni ingat you all. You kan, you all. You all tu maksudnya semua. So kena gabungkan semua. So dia kata bila gabungkan dengan nombor perdana dapat ni 257 saja. Sebenarnya yang kita dapat sebenarnya bukan 257. Banyak ni. Ada 2, 3, 5, 7. Seolah-olah dia macam tertinggal 3 kan. Jadi untuk pernyataan ni adalah palsu. Sebab kerana tulislah jawapan dia. 2, 3, 5, 7, 11. Sampai kalau tak nak sampai 11 pun tak apa. Tengok beza kat sini 3. Yang dia bagi 257. Sebenarnya yang kita buat adalah 2, 3, 5, 7. Okey. Kalaulah dia kata tadi persilangan. Okey, persilangan baru betul. Persilangan yang sama. Bila yang sama, yang depan dengan belakang barulah dapat 257. Yang belakang pun ada 257. Kalau ada persilangan tu benar. Tetapi sekarang ni bukan bersilang. Dia tanya kesatuan U. Bila U, dia kena gabung semua. So, jawapannya palsu. Okey, sebab itulah jawapan dia palsu. Nampak ni? Dia tak tulis nombor perdana. Jadi palsu ni buktikan dengan nombor yang cikgu dapat ni tadi. Baru kita faham kan. Sebenarnya kita ada 2, 3, 5, 7. Okey, faham ya? Okey, next adalah contoh yang ketiga. Cikgu akan sambung ya.